Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat malam diucapkan kepada Miss ataupun Cik Vinodini, anak perempuan P. Jayasilan dan juga rakan-rakan yang lain. Saya Hazri Rizal Haziq akan mulakan percubaan pada malam ini atas tujuan menembubual yang telah disuruh oleh lecturer kami di atas subjek UHC 2022 Penghayatan Etika dan Peradaban. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, bolehlah kita mulakan dengan mengenal responden kita terlebih dahulu secara lebih dalam. Okey, soalan yang pertama, uh, boleh Cik kenalkan diri Cik, nama, asal-usul dan lain-lain. Okay, hai semua. So, nama saya Vinodini, anak perempuan P. Jayasilan. Saya berasal dari Port Dickson Negeri Sembilan dan saya beragama Hindu. So, sekarang saya bekerja sebagai jurutera proses di satu company yang sangat terkenal di Gopeng, iaitu RCI Line. Jadi saya sebagai jurutera proses, kerja saya ialah saya menjalankan research untuk memperbaharui dan membaiki proses untuk jadi lebih mudah dan efektif dari segi prosedur kerja, keselamatan, mengendali bahan kimia dan memantau prestasi proses dalam pengeluaran kami. Jadi saya telah mendapat ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan kimia dari Universiti Malaysia Pahang, dan saya adalah seorang graduan pada tahun 2021. Okay, so pencapaian benda yang saya telah capai semasa bekerja ialah saya dapat menyelesaikan projek dengan sukses dan mendapat projek yang baru, dan saya tengah menjalani saya punya projek lah. Saya tengah menyelesaikan projek saya. And pengalaman semasa kerja, saya mempelajari kaedah-kaedah baru dalam menyelesaikan masalah dalam industri dan memperolehi pengalaman semasa menguruskan projek. Sebab waktu belajar kita apa yang kita buat adalah belajar. Kita tidak begitu dalam bidang teknikal. So sekarang ni saya tengah menceburi dalam lebih kepada teknikal berbanding apa yang kita belajar. Jadi nasihat saya kepada generasi sekarang ialah yang saya dapat berikan kepada generasi sekarang adalah untuk selalu berfikir positif dan berani mengambil risiko dalam hidup. Selain itu, jangan takut untuk mencuba hal-hal baru dan terus belajar. Jangan lupa untuk menjaga kesihatan fizikal dan mental juga. Fizikal dan mental anda, serta menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar anda. Itu je dari saya. Okay, terima kasih untuk pengenalan diri yang sangat baik. Jadi boleh kita proceed ke soalan seterusnya. Okay. Nama saya Yishan. Sekarang saya akan tanya Cik untuk part B soalan kita. Soalan yang pertama, kenapa etika dan peradaban perlu bergerak seiring bagi Malaysia untuk masyarakat mencapai tahap peradaban tinggi?
apa pandangan Cik terhadap soalan ini? Okey, so bagi saya etika dan peradaban dapat membantu masyarakat mencapai tahap peradaban yang tinggi dan memupuk moral dan sosial yang baik. Etika dan peradaban boleh membantu membina masyarakat yang lebih seimbang dan harmoni. Di Malaysia, etika dan tadbir urus perlu diutamakan bagi mengurangkan kemiskinan dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini boleh dicapai dengan mewujudkan generasi yang memahami prinsip esoterik dan mencapai matlamat memulihkan keharmonian semula. So, soalan yang kedua, bagaimanakah idea-idea peradaban luar mempengaruhi peradaban dalam alam Melayu? Okey, bagi saya idea-idea peradaban luar mempengaruhi peradaban dalam alam Melayu melalui pengajaran agama, perdagangan dan etika. Islam adalah agama yang tunggal yang mempengaruhi tingkah laku penutur bahasa Melayu. Di samping itu, perdagangan juga memburukkan budaya Melayu dengan membawa masuk mata wang asing seperti dari China dan India. So, soalan yang ketiga, bagaimanakah hubungan etnik yang baik dapat memajukan peradaban dan ketulusan etika dalam masyarakat? Okey, soalan yang menarik. So, dengan menggalakkan toleransi dan merunding perbezaan antara etnik yang berbeza, hubungan etnik yang sihat dapat mengurangkan ketegangan peradaban dan teknik dan etnik dalam populasi umum. Ini dapat membantu penduduk memahami perbezaan antara budaya dan adat istiadat yang wujud dalam diri penduduk. Di samping itu, penghayatan etika dan peradaban juga sangat penting dalam kehidupan manusia. Soalan yang seterusnya, bagaimanakah untuk membezakan kesepaduan sosial dengan kesepaduan nasional? Okey, so bagi saya, bagi memastikan keharmonian dan keamanan, kesepaduan sosial dipromosikan oleh kesatuan dan perpaduan dalam kalangan dalam pelbagai kumpulan etnik di negara ini. Di samping itu, integrasi nasional merujuk kepada proses menyatukan banyak kumpulan etnik dalam satu negara yang berkongsi identiti kebangsaan yang sama. Dalam konteks Malaysia, dasar negara yang asas ialah integrasi, khususnya integrasi sosial dan kebangsaan. Soalan yang kelima iaitu bagaimanakah undang-undang dapat mengharmoniskan masyarakat? Okey, so bagi saya, first masyarakat akan bebas dari jenayah dan selain itu undang-undang menyemai ketakutan dan kepercayaan di kalangan rakyat. Dan selain itu, melalui undang-undang seluruh kerajaan dapat dikekalkan dan rasa persaingan di negara ini dapat dipupuk. Okay, so itu saja part saya. Sekarang saya serahkan kepada Weiwei untuk soalan yang seterusnya. Halo Cik Min, saya Weiwei. Sekarang saya akan menuliskan untuk bertanya tentang 5 soalan yang seterusnya. Soalan yang pertama, bagaimanakah penggunaan ICT mampu membina dan menghapuskan Malaysia dalam satu tempoh masa yang sama? Okey, so penggunaan ICT dapat membantu dan menghapuskan Malaysia dalam satu tempoh masa yang sama. ICT dapat mempercepat
pembangunan ekonomi negara. ICT juga dapat meningkatkan produktiviti dan efisiensi dalam sektor awam dan juga swasta. Penggunaan ICT juga dapat menghapuskan Malaysia dengan penyebaran informasi yang tidak benar dan penyalahgunaan teknologi. Soalan yang seterusnya, sejauh manakah Cik Ino bersetuju dengan dakwaan bahawa manusia telah menjadi hamba teknologi pada zaman sekarang? Maaf, saya takut saya tidak dapat memberikan anda maklumat peribadi mengenai perkara ini. Walau bagaimanapun, menurut sumber, kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi TIK telah mengubah kehidupan manusia dengan ketara. Akses kepada maklumat dan komunikasi antara orang yang telah menjadi lebih mudah melalui TIK. Tapi TIK juga boleh menyebabkan kecanduan dan ketergantungan dalam teknologi. Okey. Soalan yang ke-8. Mengapakah nilai kesukarelawanan perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat Malaysia? Okey, perkara untuk pupuk dalam kalangan penduduk Malaysia penting kerana ia boleh mewujudkan masyarakat yang bekerjasama dan juga membantu dalam pembangunan negara. Soalan seterusnya, mengapakah kesesamaan, keadilan dan kesamarataan disalahartikan dalam masyarakat di Malaysia? Kesaksamaan, keadilan dan kesamarataan merupakan prinsip penting dalam sistem monetari Malaysia. Perkara 8 Perlembagaan Malaysia menjamin kesamarataan di sisi undang-undang dan perlindungan yang sama. Undang-undang tidak terjejas dalam keluasaan yang berdasarkan kepercayaan yang berkaitan dengan matlamat pendidikan dan lain-lain. Namun, kesamarataan tidak semestinya menunjukkan perjuangan keadilan kerana kedua-duanya lemah dan tidak boleh digunakan untuk semua pihak. Soalan yang terakhir, bagaimanakah tadbir urus dan pembangunan mapan dapat membina kesepaduan nasional? Okey, so tadbir urus dan pembangunan mapan dapat membina kesepaduan nasional dengan memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, tadbir urus yang baik akan membina kesepaduan nasional hingga berlaku pengukuhan kepada perpaduan negara. Okey, sebagai penutup, kami ingin berterima kasih kepada Miss ataupun Cik Zina Dini kerana sudah meluangkan masa bersama bagi menjawab soalan-soalan yang telah kami usulkan. Dan kami juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat maju jaya untuk Miss Zina Dini di dalam kerjaya Miss Zina Dini. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak. Kami bolehkah kita ambil gambar bersama-sama? Ambil gambar. Boleh. Okey, semua senyum. Jadi, Siapa ambil gambar ni? saya. Okey, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you. okey, thank you. Okey. Sama-sama. Thank you. No problem.